Ada. Ada is coming. Okey, ada kat mana ada? Siapa lagi? Baru 2 orang ni. Okey, Pride. Nasir Saka Bangsa. Watching. Siapa lagi? Tok Uban. Tok Uban is coming. Rapat sangat. Nak jauh lagi ke? Alamak. Dengar tak suara? Nak tanya ni, dengar tak suara? Assalamualaikum, Tok Uban. Siapa lagi? Ini sekarang baru 3 orang Sungai Merap. Oh, rumah bujang. Oh, kau kat Sungai Merap Waalaikumsalam. Tok Uban. Khairul Onggon. Rul. Aku hari ni aku nak tunaikan permintaan kau. Petang tadi kau nak dengar cerita hantu kan? Ini aku cerita hantu. Tapi kalau kata aku agak tergagap sikit, minta maaf lah. Sebab benda ni aku tak menderas pun cerita ni kan. Tunggu sekejap lagi Tunggu sekejap lagi aku ceritalah. Sebelum tu nak tanyalah, suara aku jelas tak? Jelas tak suara? Okey, suara jelas, terbaik. Terima kasih. Adha Arjuna Reza. Okey, share, minta tolong share. Siapa tadi? Tok Uban. Okey, terima kasih Tok Uban kerana share. Okey, yang lain-lain tu minta tolong share supaya ramai-ramai dapat masuk dalam live ni. Nak dengar kisah seram kan? Harap korang tak boring lah kan? Itu je lah. Sebab bila kita bercerita menggunakan YouTube ni, dia lain. Dia ada dia punya editing kan. Macam ni live ni, insyaAllah lah aku try the best lah untuk menghiburkan korang ni. Aduh, hai. Ini sebenarnya atas permintaan sebenarnya kan. Okey, siapa lagi? Jelas sangat okey. So, macam mana? Kita nak mulakan sekarang ke atau macam mana? Ni cuma sekarang ni ada 11 orang yang baru lapor diri. Harap-harap Dan tak tidur. Jangan tidur dulu Tok. Kau ni kan. Eva Maznan. Hello Eva Maznan. Apa khabar? Pride mana Pride? Pride senyap aja kan? Dia memang macam tu. Tapi dia okey. Dia pendiam. Dan pemalu. So, bolehlah kita start sekarang Eva Mazlan kata, dia cirit kot. Alamak, janganlah cirit pula kan. Makan rendang banyak sangat kan. Tu yang cirit tu. Okey. Okeylah. Nyanyi lagu Pontianak. Pontianak, jibam-jibam. Dengarlah lagu. Hai. Okey, kita start cerita. Okey, cerita ni datangnya daripada Abdul Karim Bunyamin.
Kisah ni bertajuk Rambutnya Panjang Mencecah Jalan. Assalamualaikum, Bang Karim. Saya nak minta jasa baik abang ni, kata Malik dengan wajah gelisah seraya menghulurkan tangan bersalam dengan saya ketika kami bertembung di hadapan kedai runcit berdekatan rumah saya. Malik adalah kawan saya. Kami sama-sama bekerja sebagai pemandu van jenazah di sebuah masjid di Perak. Nak minta tolong apa pula ni, Malik? Balas saya kehairanan. Begini bang, Malik kemudiannya meneruskan bicara dengan panjang lebar. Saya mendengarnya dengan penuh tekun dan sesekali mengangguk-angguk tanda faham lah. Setelah berpuas hati dengan apa yang ingin disampaikan, Malik terus meminta diri untuk pulang. Saya terkebil-kebil sendirian sambil fikiran melayang memikirkan permintaannya. Boleh faham tak ya? Sebenarnya saya memang tak kisah jika ada sesiapa yang memerlukan pertolongan. Tapi permintaan Malik agar saya menghantar jenazah ke Pengkalan Hulu, Perak pada malam itu membuatkan saya berfikir dua kali. Si mati tu adalah kawan sekerja Malik. Saya bukannya bermaksud hendak mengelak, tetapi sebenarnya saya ada urusan lain yang perlu dibereskan. Sampai saja di rumah, sekali lagi Malik menelefon saya, inginkan kata-kata putus. Macam mana bang? Boleh tak? Saya dah tanya orang lain tapi semua tak free. Sekarang ni, harapan saya pada abang seorang aja. Sebab keluarga arwah nak kebumikan jenazah malam ni juga. Jelas Malik dengan penuh harapan. Okeylah. Kau siapkan apa yang patut. Sekejap lagi aku sampai. Jawab saya yang sebenarnya ketika itu sudah tidak punya pilihan lain. Kasihan pula saya pada Malik dan keluarga arwah. Saya terus memberitahu isteri tentang tugas baru yang perlu saya laksanakan sebentar lagi. Setelah mengemas apa yang patut saya menghidupkan enjin motosikal dan terus menuju ke Hospital Besar Ipoh tempat jenazah berada. Pukul 7.30 malam. Saya memandu meninggalkan Hospital Besar Ipoh sambil ditemani oleh Malik. Lalu lintas ketika itu agak sesak, memandangkan masih ramai yang baru pulang bekerja. Saya memandu dengan penuh berhati-hati sambil melayan celoteh DJ radio di kenderaan. Malik pula sedang kusyuk bermain video game di telefon bimbitnya. Selepas menunaikan solat maghrib di hentian rehat Sungai Perak, saya kembali meneruskan perjalanan. Saya menyusuri simpang masuk ke Kuala Kangsar, memandangkan itu adalah jalan yang paling mudah untuk sampai dengan cepat ke rumah arwah di Pengkalan Hulu. Okey. Susah juga kalau kita sorang-sorang tinggal kat bandar besar ni ya, Malik. Bila terjadi perkara macam ni, tak ada sesiapa yang boleh kita harapkan, kata saya memulakan perbualan. Yalah, nasib baik saya ni kawan sekerja arwah. Sedikit sebanyak boleh juga tolong mana yang termampu. Lagipun adik-beradik arwah ni semuanya berterabur. Kesian Ada yang kerja di Johor Bahru, ada yang kerja di Pahang, ada yang kerja di Kelantan. Nak tunggu diorang datang untuk uruskan, memang tak sempat lah, balas Malik. Tak apalah, janji kita tolong mana yang termampu. Selebihnya kita serahkan pada keluarga arwah. Tapi apa puncanya arwah ni meninggal, Malik? Dia sakit ke? Sambung saya inginkan kepastian. Okey. Entahlah bang. Saya pun tak pasti kenapa. Tapi setahu saya arwah ni sihat walafiat. Kemarin elok je saya keluar minum dengan dia. Tup-tup pagi tadi dia pengsan masa nak pergi kerja dan terus meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pun pelik. Jawab Malik panjang lebar. Dah bahagian dia macam tu, kan? Sekurang-kurangnya dia pergi tak menyusahkan sesiapa. Kalau dia sakit duduk kat hospital bertahun, lagilah susah.
Kalau dia sakit duduk kat hospital, susahlah kan. Tak pasal-pasal keluarganya kena datang juga. Kata saya lagi. Betul tu bang. Dah tertulis macam tu. Kita ni tak tahu pula macam mana. Harap-harap biarlah mati beriman dan tak menyusahkan orang ya bang. Dan yang pasti jangan mati kat kelab dangdut pula sudahlah. Sampuk Malik lagi sambil ketawa terkekeh-kekeh. Hilai ketawa kami memecah keheningan malam. Itulah untungnya jika berteman ketika memandu jauh begini. Rasa bosan dan mengantuk pasti hilang sebab pelbagai topik boleh keluar. Lebih-lebih lagi yang menggelikan hati. Saya mula memperlahankan pemanduan sebaik melalui kawasan kampung. Suasana jalan ketika itu agak gelap. Maklumlah, lampu jalan raya pun hanya kelihatan sebatu satu. Saya tak mahu mengambil risiko memandu laju kerana dalam keadaan gelap begini, macam-macam perkara boleh berlaku. Silap hari bulan, ada ternakan melintas ataupun bertembung dengan kenderaan yang tidak berlampu. Tak pasal-pasal jadi perkara lain pula. Perbualan kami kemudian terhenti apabila masing-masing asyik melayan perasaan sendiri. Beberapa ketika kemudian, saya mengeling ke arah Malik. Lah, dah berkeruh. Mudah sangat sahabat saya ini melelapkan mata. Saya tersenyum sendiri. Okeylah, tak apalah. Sekarang ni, kasih dia peluang dulu. Nanti masa balik, giliran dia pula memandu. Waktu tu bolehlah saya pula yang tidur. Dung. Alamak. Bunyi. Tiba-tiba kenderaan kedengaran dentuman kuat dari dalam van. Malik yang sedang tidur bingkas bangun sambil anak matanya memandang tepat ke arah saya. Bunyi apa tu bang? Abang ada langgar apa-apa ke? Soalnya terperanjat. Tak ada pula aku langgar apa-apa. Tapi rasanya bunyi tu dari arah belakang. Cuba kau pergi intai kejap. Kod-kod penutup keranda tu tercabut ke? Arah saya padanya. Saya tak beranilah bang. Kita cek sama-sama lah. Jawab Malik sedikit kecut sambil matanya liar memandang sekeliling. Saya bahu jalan. Saya terus ke belakang dan membuka boot van. Alamak, ada semut pula. Okey. Memang betul tekan saya. Bunyi dentuman kuat tadi sebenarnya berpunca dari penutup keranda yang sudah tercampak ke lantai. Tapi saya terkedu seketika. Amat menghairankan bagaimana penutup sebesar itu boleh tercabut sedangkan saya tidak terlanggar lubang ataupun sebarang objek. Tak tahu. Malik memandang saya dengan penuh tanda tanya. Tanpa banyak bicara, saya terus masuk untuk membetulkan keranda kepada keadaan asal. Sampai di situ, saya beristighfar panjang. Astaghfirullahalazim. Berderau darah saya apabila melihat keadaan jenazah. Kain kafan yang menutupi mukanya terselak sehingga menampakkan sebahagian wajah. Wow. Matanya pula seolah-olah merenung tepat ke arah saya. Saya jadi tak keruan. Cepat-cepat saya tutup keranda tersebut sehingga kan tak sempat untuk saya betulkan kafan di mukanya tu. Dia tak tutup tu. Saya memandu dalam keadaan yang cukup tak selesa. Sesekali, bayangan wajah jenazah tadi menerpa fikiran. Otak saya mula ligat memikirkan perkara yang bukan-bukan. Saya perasan Malik juga menyedari perubahan yang ketara di wajah saya. Namun, saya cuba berlagak seolah-olah tiada apa yang berlaku. Dum! Sekali lagi, saya dikejutkan dengan bunyi dentuman kuat dari arah belakang. Saya dan Malik saling berpandangan.
Malik segera memberi isyarat supaya meneruskan perjalanan. Bang, jangan pedulikan bang, teruskan perjalanan. Kali ini kami sepakat agar tidak berhenti. Teruskan perjalanan. Biarlah apa nak jadi sekalipun pada jenazah dan keranda di belakang. Nanti sebelum sampai di rumah arwah, barulah kami betulkan. Saya mula memecut laju, meninggalkan pekan Greek. Jika tadi saya amat berhati-hati, tapi kini tidak lagi. Saya dah tak ambil peduli tentang jenazah yang ada di belakang kerana perasaan takut mula menguasai diri. Hasrat saya cuma satu, iaitu ingin cepat sampai ke destinasi. Dan tiba-tiba, dum, dum, dum. Kedengaran bunyi dentuman kuat dari arah belakang. Kali ini, bunyinya berulang kali sehingga kan membingitkan telinga. Bunyi ketukan tu makin kuat dan bertalu-talu. Saya bertambah panik, seolah-olah jantung disentap keluar dari tubuh. Dia takut tu. Malik sudah berpeluh ketakutan. Aku yang bercerita ni pun berpeluh, tahu tak? Apa yang perlu kami buat? Kepala saya ligat memikirkannya. Saya tidak boleh biarkan benda tu terus mengganggu kami. Saya kena buat sesuatu. Tapi apa dia? Saya terus buntu. Hinggalah akhirnya saya terfikir sesuatu. Saya cari sedikit kekuatan dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya melaungkan azan dengan sekuat-kuat hati. Selepas azan dilaungkan, keadaan kembali tenang. Bunyi dentuman tadi, hingar-bingar hilang sekelip mata. Saya beristighfar, astagfirullahalazim, beberapa kali walaupun perasaan takut masih menghantui diri. Saya tak tahu berapa jauh lagi destinasi yang harus dituju. Namun, saya berdoa supaya cepat sampai, supaya kejadian menakutkan ini boleh berakhir. Van dipecut selaju mungkin dan saya perasan setiap kali ada kenderaan yang memotong kenderaan kami, pasti mereka membunyikan horn berkali-kali. Setiap kali kenderaan yang lalu, pon, pon, pon. Saya terfikir, adakah saya memandu terlalu laju sehingga mengganggu pemandu-pemandu lain? Lantas, saya memperlahankan sedikit kelajuan. Namun, situasi yang sama tetap berlaku. Setiap kenderaan yang memotong pastinya membunyikan horn bertalu-talu, seolah-olah memberi isyarat tentang sesuatu yang berlaku. Kami tidak pedulikannya. Kejadian tadi menyebabkan kami tidak sanggup berhenti untuk memeriksa kenderaan atau keadaan keranda di bahagian belakang. Setelah hampir 5 jam bergelut dengan perasaan takut dan setelah bertalu-talu dihon oleh kenderaan yang memotong, akhirnya kami sampai juga di kampung arwah. Saya memberhentikan kenderaan di simpang jalan masuk ke rumahnya. Bila kami buka pintu belakang, saya lihat keranda dan jenazah sudah tunggang langgang. Tak dapat nak bayangkan macam mana keadaan jenazah tu ya. Kami masuk dan membetulkan kembali keadaan keranda serta jenazah tadi. Harap-harap lepas ni tak berlaku lagi perkara-perkara aneh macam tadi, kata saya perlahan. InsyaAllah bang, seumur hidup tak pernah saya alami perkara macam ni. Saya pun tak tahu apa yang Allah nak tunjukkan pada kita sebenarnya. Balas Malik dengan wajah yang masih pucat dibelenggu ketakutan. Ketika saya menutup bonet kenderaan, tiba-tiba sebuah kereta berhenti ke arah kami. Assalamualaikum. Kenapa bang? Van ada masalah ke? Tanya seorang pemuda sambil menurunkan tingkap keretanya. Tak ada apa-apa masalah. Saja je berhenti kejap sebab nak kemaskan barang-barang arwah ni. Rumah keluarganya pun kat depan tu aja. Balas saya, cuba menyembunyikan perkara yang sebenar. Oh, ya ke? Sebenarnya ada perkara saya nak beritahu abang ni, kata pemuda tersebut. Perkara apa yang Encik nak beritahu ni? Tanya saya dengan perasaan cuak. Sebenarnya,
Masa kereta saya kat belakang van abang tadi, saya nampak ada rambut panjang keluar di celah pintu belakang tu. Maksudnya di celah pintu belakang van, ya. Okey. Sampai boleh cecah jalan raya panjangnya tu. Katanya dengan suara sedikit gemetar. Saya dan Malik tergamam. Lidah kami keluh tanpa sepatah kata. Saya lihat muka Malik serta mata bertukar pucat. Patutlah setiap kenderaan yang memotong van kami membunyikan horn. Rupa-rupanya ada sesuatu yang mereka lihat. Selepas selesai urusan menghantar jenazah ke rumah keluarga arwah, kami terus pulang ke Ipoh. Tidak banyak yang kami bualkan ketika dalam kenderaan. Niat saya yang kononnya ingin tidur terus terbantut. Kalau dah jadi macam tu kan, mana nak tidur? Bermacam-macam andaian berlega di fikiran kami. Mungkin ada rahsia arwah yang kami tidak tahulah. Itulah cerita yang pertama. Okey? Cerita ni macam tergantung kan. Tapi itulah yang nak disampaikan tadi sebenarnya. Okey, Brother Fai nak nak baca komen dulu lah. Meremang ke? So macam mana? Korang jelas tak apa yang Brother Fai ceritakan tadi? Boleh faham tak jalan cerita dia macam mana? Kalau tak faham, beritahulah. Ini saja-saja je sebenarnya kan. Saja belanja korang bercerita. Komen sikit. Akak kawasan sudah sampai. Alamak. Oh, Nana. Hai Nana. Nana Jin Samsudin. Lama tak jumpa kau. Pasti basah baju diorang tu itu Basah tu berpeluh, berkeringat sebab ketakutan tu. Itulah dia. So, macam mana dengan cerita tadi? Okey tak? Kalau okey, okey lah kan? Tutup lampu kasih aura seram. Oh. Aku tak tahulah kalau tutup lampu nanti kan korang tak nampak muka Pak Haji. Faiz Arifin. Okey, apa khabar? Joe. Ayah Akisha Ali is watching. Sekejap aku try tutup lampu. Korang nampak ke tidak? Salah. Itulah, korang tak nampak muka aku lah. Sorry lah. Tak nampak lah. Tak apa. Untuk kali ni tak payah tutup lampu dululah kan. Esok-esok nanti aku bawa lampu torchlight ke. Kasih aura seram sikit kan. So, macam mana Nak dengar cerita lagi tak? Nak dengar cerita lagi, aku bercerita kan. Kalau korang kata stop, aku stop lah. Go on, go on. Okay. Bila dah kata go on kan. Okay, kalau kata nak Brother Five cerita, tolong bagi like sikit banyak-banyak. Gelap je nanti ada penampakan. Kau jangan, ini rumah tahu tak? Rumah aku. Okay, bagi like lah. Lebih-lebih sikit. Alamak, korang ni kan. Sporting lah sikit. Ya, itu dia. Okay. Kisah yang kedua ni datangnya daripada Faizal Hamid. Kisah, nanti kejap. Mana tisu aku tadi? Aku cerita kan, aku berpeluh tau. Aku cerita dekat YouTube aku tak berpeluh, tapi bila aku cerita dekat live ni aku pula berpeluh. Khairul Onggon. Okey, cerita pengalaman sendiri.
Aku cubalah nanti. Cerita pengalaman sendiri. Nanti aku ceritakan ada satu lagi cerita ni. Daripada Ruzwaril San. Salam, baru join. Apa cerita ni? Waalaikumsalam. Ini saja je nak cerita-cerita seram je, bukan apa pun kan. Saja belanja korang cerita seram kan. Daripada channel The Haunting Cruise dan PN. Tapi ini mungkin tak masuk dalam channel YouTube lah. Ini saja je lah. Lengur jari nak klik button like. Ni kena pau duit raya tau. Okeylah, kita dengar lagi satu cerita ya. Cerita yang datangnya daripada Faizal Hamid. Faizal Hamid yang bertajuk Dicampak dari Dalam Keranda. Suatu malam, kira-kira 10 tahun lalu, saya telah ditugaskan untuk menghantar pulang satu jenazah ke kampungnya di sempadan antara Kedah dan Perak. Jarak antara hospital tempat saya bekerja dengan kampung itu lebih kurang 50 km. Okey. Malam tu, saya bertugas bersama seorang lagi teman bernama Hamid. Hujan renyah-renyah yang turun sejak lepas maghrib menyebabkan saya tidak dapat memuncut van dengan laju. Tok, nanti cerita yang kat tangkap tu sekejap lagi aku cerita. Okey, kita sambung Jenazah juga tidak ditemani oleh sesiapa. Ahli keluarga arwah pulang lebih awal untuk membuat persiapan. Oleh yang demikian, saya membuka kaset alunan Al-Quran untuk menggantikan bacaan Yasin. Sedang asyik saya melayan alunan ayat suci Al-Quran tu, tiba-tiba tali kaset terbelit dan putus. Putus. Kaset tu terlekat dan langsung tidak dapat dikeluarkan. Radio ni rosak ke, Mit? Soal saya. Entah, aku rasa elok je. Esok kita hantar baikilah, balas Hamid ringkas. Okey. Apa dah tadi? Bagi menghilangkan bosan, kami memulakan perbualan. Seperti biasa, topik perbualan kami adalah mengenai hal-hal di tempat kerja. Kemudian beralih ke topik bola, artis, politik dan sebagainya. Seronok bila berbual dengan Hamid, hilang rasa bosan dan mengantuk. Ketika kami asyik bersembang, dengan tiba-tiba saya ternampak satu lembaga hitam terbang melintas di depan van. Saya terus memijak pedal brake dengan kuat. Piit! Van sedikit terseret ke tepi. Astaghfirullahalazim. Apa tu? Soal saya. Hamid tergamam. Matanya melilau melihat sekeliling. Kau nampak tak? Soal saya lagi. Hamid menganggukkan kepala. Dia cuba mengagak. Kata-katanya mungkin itu kelawar. Saya tak setuju. Kata saya, mustahil kelawar kerana kelibat hitam tu agak besar. Saya masih tidak puas hati. Saya memerhatikan sekeliling tetapi tidak nampak apa-apa pun. Setelah berpuas hati, saya meneruskan perjalanan. Pun demikian, saya masih lagi berasa pelik. Makhluk apakah yang melintas di depan kami tadi? Kalau burung atau kelawar, kenapa saiznya besar? Cara benda tu terbang pun berbeza. Terbangnya terlalu pantas. Dengan tidak semena-mena, bulu roma saya menegak. Saya berpaling ke arah Hamid. Saya lihat Hamid sedang menggosok-gosok lengan dan tengkuknya. Meremang bulu roma ni. Kenapa, Mid? Soal saya. Aku rasa semacam lah. Macam ada benda tak kena ni, balas Hamid. Saya tidak pula menceritakan yang bulu roma saya juga sudah menegak. Sebenarnya saya turut terasa seperti ada sesuatu bersama kami. Suhu dalam van juga berasa sedikit panas dan memicit-micit punat radio. Tetapi radio langsung tidak berfungsi. Okey. Saya sangka hanya sekali itu saja kami diganggu. Rupa-rupanya tidak. Selang 10 minit kemudian, saya ternampak kelibat lembaga hitam yang sangat besar duduk tepi jalan. Ia seperti sedang mencangkung.
Matanya merah menyala. Mulut saya kaku. Saya segera memandang ke arah lain. Tidak sanggup saya melihat lembaga tu. Selepas agak jauh melintasi makhluk tu, barulah saya dapat bersuara. Mit, kau nampak tak apa yang kat tepi jalan tadi? Tak, jawab Hamid. Dia kemudian mengeluarkan kepala keluar tingkap dan melihat ke belakang. Tak ada apa-apa pun. Kau ada nampak apa-apa ke tadi? Soal Hamid. Saya menggelengkan kepala tanpa menjawab, walau sepatah pun. Bukan apa. Saya tak tahu membuatkan Hamid, saya tak mahu membuatkan Hamid berasa takut. Waktu tu, terus terang saya cakap, saya tidaklah berasa takut. Cuma hati saya berasa tidak tenteram. Takut tu sebenarnya kan. Saya rasa tidak selesa. Sebab inilah kali pertama saya mengalami perkara sedemikian. Selang beberapa minit kemudian, kami melalui sebuah kawasan perkuburan. Sebaik melintasinya, dengan tiba-tiba Hamid menjerit sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah sebatang pokok. Apa tu? Kata Hamid separuh menjerit. Aku tak perlu nak menjerit sebab dah malam ni kan, jiran bangun. Matanya tidak lepas daripada memandang pokok tersebut. Saya cuba memerhati, tapi tak nampak apa pun di situ. Saya meminta Hamid supaya membaca Al-Fatihah dan bertenang. Hamid kelihatan gelabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macam itulah lebih kurang Saya tak tahu apa yang telah dilihatnya di pokok tersebut. Tetapi saya dapat rasakan, mungkin dia juga ternampak makhluk yang saya nampak sebentar tadi. Tidak lama selepas tu, kami pun sampai ke rumah arwah. Bagaimanapun wajah Hamid masih lagi dalam keadaan ketakutan. Mit, sabar Mit. Tak ada apa-apa tu. Dia nak bergurau je. Saya cuba berseluruh lah. Hamid memandang saya. Sepatah pun tidak dijawabnya gurauan saya tu. Kami kemudian turun untuk mengeluarkan jenazah. Ketika ini berlaku sekali lagi kejadian yang mengejutkan. Sebaik jenazah dikeluarkan dari van, dengan tiba-tiba jenazah tu tergolek ke debu. Apa yang aneh dan mengejutkan kami ialah jenazah tu jatuh seolah-olah telah terpelanting kerana ditolak atau dicampak oleh sesuatu. Ia seperti melompat keluar dari keranda. Dengan pantas, saya bersama ahli keluarga mengangkat jenazah dan meletakkannya kembali ke dalam keranda. Saya lihat ahli keluarga arwah juga terperanjat dengan apa yang berlaku. Mereka berpadangan sesama sendiri. Suasana menjadi kecoh seketika. Ada di antara mereka mula berbisik mengatakan sesuatu. Saya dan Hamid buat-buat tak dengar aja. Selesai urusan penghantaran, saya meminta diri untuk pulang. Namun Hamid meminta supaya tunggu seketika. Kata Hamid, dia mau berbual dulu dengan ahli keluarga si mati. Ish, tak payahlah Hamid. Saya melarang. Saya faham benar perangai Hamid ni. Sudah pasti dia mau bertanya perihal si arwah ni. Saya terus menarik Hamid masuk ke dalam van. Mate, masuk Mate. Tak payah tanya. Biarlah Mate, nanti takut jadi fitnah pula, kata saya. Hamid tersengih mendengar kata-kata saya. Dalam perjalanan pulang, kami sengaja merancakkan perbualan supaya tidak teringat peristiwa yang berlaku sebentar tadi. Kami langsung tak menyentuh akan perkara tu. Sebab tak nak main psikologi lah, takut lah kan. Hamid juga langsung tidak memandang ke kiri dan ke kanan. Matanya hanya memandang ke depan aja. Tension tu, memandang ke depan je, tak pandang kiri kanan. Mungkin dia takut ternampak lembaga-lembaga yang menakutkan tadi. Apabila sampai di hospital, saya dan Hamid segera masuk ke pejabat. Di situ, Hamid terus membuka cerita, mengatakan dia ternampak satu makhluk hitam yang sangat besar duduk mencangkung di bawah pokok besar. Kemudian dia ceritakan bentuk lembaga tersebut.
Mendengar ceritanya tu, saya tersenyum. Saya sudah mengagak, pasti Hamid melihat makhluk yang sama. Kecoh, satu pejabat dia buatnya. Orang tak pernah nampak hantu kan. Dia kasih cerita lah, kasih gebang habis lah. Bergegar-gegar Hamid bercerita. Padahal dalam van tadi, dia bukan main takut lagi. Nampak tu. Hamid punya cerita kan. Saya hanya mendiamkan diri ajalah. Saya sendiri tidak mempunyai jawapan akan perkara itu. Sehingga kini, saya masih lagi bingung sekiranya memikirkan hal tersebut. Makhluk apakah yang kami lihat itu dan kenapa jenazah itu boleh jatuh dengan tiba-tiba. Sekian. Okey, Nur Amira. Nur Amira. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih Nur Amira. Selamat Hari Raya. Apa ni? Dah dengar cerita seram tadi Okey. Halo. Okey. Tadi apa tadi? Ada suggestion untuk menceritakan pengalaman yang sebenar Brother Fai masa di Tol Tangkak. Okey. Sebenarnya Brother Fai ni sebenarnya seorang yang pemalu nak bercerita sebenarnya. Tapi layan je lah kan. Okey, ceritanya macam ni lah Ceritanya lebih kurang dalam 6 ke 7 tahun yang lepas lah. Masa tu Brother Fai memandu seorang diri perjalanan daripada Muar ke Kuala Lumpur. Jadi perkara ni berlaku semasa di Tol Tangkak Ketika itu jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Dalam selepas daripada Tol Tangkak menghala ke Kuala Lumpur masa tu malam selepas dia bayar tol tu, Brother Fai ada nampak tau, ramai orang daripada bawah dia naik ke atas. Seolah-olah macam apa tau, dalam fikiran Brother Fai, mungkin ada bas rosak kot dekat bawah ni, tu sebab ramai yang naik ke atas ni menghala ke Tol Tangkak. Lepas tu Brother Fai tak hiraukan lah. Selepas daripada lencongan nak menghala ke Kuala Lumpur tu, tiba-tiba nanti dulu minum air nanti dulu. Tiba-tiba kan suasana tu memang gelap lah. Orang kata dekat highway ni memang tak ada lampu kan, cuma bertemankan lampu kereta. Dan waktu tu pun kereta tak banyak dekat highway tau. Tiba-tiba Brother Fai terhidu bau pacai. Tahu tak bau pacai tu bau apa? Kalau orang Singapura tahu kot bau pacai tu. Bau pacai ni adalah bau kapur barus. Kapur barus yang digunakan untuk memandikan jenazah lah. Bayangkan masa tu Brother Fai tengah bawa kereta berseorangan. Kau bayangkan. Jadi bila dah terbau pacai tu, Brother Fai buat tak tahu je lah kan, bawa je kereta kan. Lepas tu tiba-tiba dalam perjalanan tu, dekat belakang, dekat tempat duduk belakang, Brother Fai ada ternampak ada satu lembaga tau. Lembaga tu rambut dia panjang sangat. Memang panjang gila rambut dia. Mengerbang. Memang kusut lah rambut dia. Dan dia ni memang jenis yang bayangan hitam lah. Rambut panjang. Dalam hati, masa tu rasa memang jantung tu macam nak terkeluar lah kan. Tapi itulah, Allah tu bagi pinjam orang kata keberanian. Brother Fai masa tu tak panik lah di atas apa yang berlaku masa tu. Puaslah aku baca kan. Aku baca Fatihah, ayat kursi, aku baca 3 kul apa, semua tak jalan. Dia tetap stay kat dalam tu tau. Daripada bau wangi tu tiba-tiba tukar jadi bau busuk tau. Macam bau bangkai tau dalam kereta. Last sekali Brother Fai dah tak tahan
Lepas tu aku terus azan lah. Azan sekuat-kuat hati dalam kereta. Azan. Bila dah azan, benda tu tiba-tiba hilang tau. Tapi walaupun benda tu hilang, bau bangkai tu kan masih kekal dalam kereta. So, bila Brother Fai tetap teruskan perjalanan, tak berhenti sebab bahaya lah kan, tengah-tengah highway kita nak berhenti kan. Lepas tu keadaan pula gelap masa tu. Tak ada lampu jalan tak ada. Sampailah di apa nama tu, restoran Jejantas air keruh. Siapa yang orang Johor dia tahulah kot kan. Restoran Jejantas air keruh Melaka. Brother Fai masuk dekat area situ. Lepas tu berhentikan kenderaan kat situ lah, parking. Lepas tu kita ni adalah juga sikit-sikit belajar petua lah kan, sekiranya berlaku perkara-perkara yang macam tu lah. So kita berhentikan, Brother Fai berhentikan kenderaan, buka ke empat pintu kereta ni, okay? Sebagai syarat lah. So Brother Fai mengatakan, okay, sampai sini saja aku tumpangkan kau. Jadi keluarlah kau dari sini kan. Elok je Brother Fai cakap macam tu kan. Macam ada satu hembusan angin ke arah muka Brother Fai ni. Zup, dia keluar tau. Wah, masa tu orang kata aku punya rambut ni kan rasa macam mencacak naik atas tau. Nak tengok rambut aku. Aku tak botak sebenarnya kan. Rambut aku mencacak naik atas. Habis tu, lepas tu bila dah macam tu kan. Okey, betul. Khairul Onggon, ini petuanya. Lepas tu Brother Fai tak terus balik. Brother Fai singgah minum dululah. Kebetulan ada kedai minum kat situ lah. Ada satu je kedai minum yang masih belum tutup. Yang lain-lain semua dah tutup dah. So Brother Fai minum lah dalam setengah jam. Lepak dulu minum kopi panas kan. Lepas minum tu Brother Fai teruskan perjalanan. Alhamdulillah, daripada tol air keruh sampailah ke Kuala Lumpur, alhamdulillah tak ada apa lagi yang berlaku lah. Jadi itu salah satunya pengalaman Brother Fai ya. Ada satu lagi cerita. Ni korang nak tahu sangat cerita kan. Nyak kau dari sini, aku tidak perlukan kau. Itu Tok Uban LUMP kan. Aku lain kan. Kau tunggu sampai aku datang. Kalau kau tak turun, biar aku naik atas. Tok Uban. Okey, macam ni. Biasanya sebelum PKP ni lah, kalau Brother Fai ni bekerja shift ya, shift pagi. Bila Brother Fai tinggal di Semenyih dan bekerja di Petaling Jaya. Jadi perjalanan tu lebih kurang dalam 45 minit kalau jalan tak jam, okey. Biasanya Brother Fai akan keluar seawal pukul 5.30 pagi untuk menuju ke Petaling Jaya, ke tempat kerja lah. Okay? Jadi daripada Semenyih tu, Brother Fai akan melalui satu highway, iaitu Highway Lekas. Ya? Highway Lekas, highway Grand Saga, sampailah ke Federal lah. Baru jumpa PJ lah. So ini cerita ni masa dekat Highway Lekas. Waktu tu jam 5.30 pagi. Daripada Lencongan Semenyih nak menuju ke Highway Lekas ke arah KL PJ. Masa tu Brother Fai ada nampak dekat tepi jalan tau. Tepi jalan tu ada seorang lelaki tau. Ada seorang lelaki, dia pakai baju putih, t-shirt ya. Dia pakai baju putih, t-shirt, seluar jeans dan dia bawa helmet. Okey. Itu okey lah. Korang nampak tu kira macam okey lah kan. Tapi yang tak okeynya kan, dia berjalan bawa helmet tu macam orang frust. Betul-betul macam orang frust. Tau. Macam orang putus cinta lah. Tunduk berjalan tau. Hello Haryati Aziz, Kak Wati, apa khabar? Okey. Tunduk dia berjalan tau. Lepas tu, tapi yang menyeramkan, dia dalam keadaan berdarah tau. Berdarah-darah. Baju dia penuh dengan darah tau. Lepas tu
Brother Fai dah dapat agak lah. Ini bukan dia ni. Bukan kaleng-kaleng ni. Kan? Dalam hati lah kata kan. Lepas tu, teruskan jugalah perjalanan. Sekejap lagi, tak sampai 5 minit, aku baru cakap dalam hati ni kan. Bukan cakap apa ni melalui luaran. Sekejap lagi, tak sampai 5 minit, Brother Fai terbau. Bau hamis darah dalam kereta. Kau bayangkan, bau hamis darah dalam kereta. Kan? Bukan tak cukup dengan itu je. Kan? Tengah bawa kereta tu, tiba-tiba, dia ada kat tempat duduk belakang, babe. Ada kat tempat duduk belakang. Dengan keadaan bajunya berdarah. Kau bayangkan. Macam mana tu ya? Lepas tu kan, Brother Fai dah, alamak, betul-betul lah dia ganggu lah ni. Dia ganggu, lepas tu Brother Fai, yelah, ada pengalaman orang kata yang lalu kan, yang macam Brother Fai ceritakan masa di highway Tangkak tu kan. Okay? Serius lah ni, Khairul. Aku cerita serius ni, bukan aku cerita tipu-tipu. Ni pengalaman aku. Okay. Lepas tu Brother Fai bacalah apa yang patut baca. Sama juga, dia tak nak lari. Entah aku baca tunggang langgang, aku pun tak tahulah kan. Masa tu manalah kita tahu kan. Aku kata dalam keadaan seram-seram jugalah kan. Sampai di highway Grand Saga, dekat situ ada satu Petronas tau. Berhenti dekat situ, buka pintu semua kan. Lepas tu baru cakap, okey, aku tumpang kau sampai sini lah kan. Kau keluar lah kan. Aku ni nak pergi cari rezeki kan. Jangan ganggu aku lah. Alhamdulillah, lepas tu benda tu hilang lah. Sebenarnya sebelum Brother Fai sampai dekat Petronas tu, benda tu pun dah hilang sebenarnya kan. Cuma bau darah tu tak hilang. Terbaca doa makan. Kau ajar kau tak uban. Okey. Lepas berhenti dekat Petronas tu, okey, teruskan perjalanan sampai ke PJ. Alhamdulillah, dah okey lah. Okey, cerita yang ketiga pula. Ini pun masih lagi di highway. Tapi highway ni berlaku di highway Grand Saga. Masa tu waktu maghrib. Daripada Kajang nak menghala ke PJ juga masa tu. Masa tu Brother Fai tak ingat lah masa tu perjalanan nak ke mana. Bukan nak pergi tempat kerja, tapi entah mana aku nak pergi, aku pun tak ingat. Bawa seorang diri juga waktu tu, waktu maghrib. Kena pula masa tu hujan ribut selebat-lebat. Ribut kan. Aku bawa kereta ni pun menggagau ni. Ribut kan, sampai tak nampak jalan. Lepas tu dekat tengah-tengah divider ni kan, ada seorang mamat ni tau. Dia berdiri tengah-tengah divider, tengah-tengah ribut. Itu pun korang dah heran tau kan. Heran kan, berdiri tengah-tengah divider, tengah-tengah hujan ribut ni kan. Itu satu hal. Yang betul-betul mengherankan kan, di tengah-tengah dalam ribut tu, dia boleh hisap rokok berkepul-kepul. Dia hisap rokok berkepul-kepul. Jadi kau bayangkan, dalam kereta, tengah-tengah hujan ribut, berdiri tengah-tengah divider, hisap rokok, asap berkepul-kepul. Cuba kau bayangkan, itu orang ke dinosaur? Ke hantu dalam tin? Jadi itulah antara orang kata pengalaman yang Brother Fai pernah lalui lah. Sebenarnya ada banyak lagi. Kadang-kadang aku pun tak ingat pengalaman pelik aku ni kan. Tu belum aku cerita dekat dalam bilik tidur lagi. Tapi masa tu aku budak lagi lah kan. Bila dah tidur berteman tu, Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa. Kau jangan minta-minta pula. Okay. Ni aku ni dalam pemalu-pemalu pun boleh juga bercakap So
Korang nak dengar cerita lagi ke? Dah pukul apa ni Dah pukul 1 suku babe. Korang tak tidur ke? Besok tak kerja? Ya Tok Uban, rokok tak basah Tok kan. Kau bayangkan Tok kan. Betul-betul dia buat magic ni Tok. Khairul Anggol, jangan cerita semua, simpan untuk next live pula. Ada lagi cerita bro sebenarnya banyak. Nanti aku cuba ingat-ingat balik lah pengalaman aku ni kan. So, korang nak suruh aku buat apa lagi? Nak cerita apa lagi Aku pun tak tahu apa aku nak cerita lagi dah kan. PKP? Apa Tok Uban PKP? Aku cerita dalam rumah lah Tok Uban kan. Buat apa aku nak keluar? Kalau aku keluar memanglah aku kena tangkap dengan polis. Dah aku cerita dengan korang dalam lokap. Tak pasal-pasal Tok. Dia pakai vape kot. Kalau dia pakai vape Tok kan, tengah-tengah hujan tu Tok, kau gila pakai vape tengah-tengah hujan kan. Maunya short vape tu kan, keras kau tengah jalan. Tak adalah, aku gurau je lah Tok Khairul Anggun, Iki apa ni, akaun FB biasa ke page profile? Ini akaun FB biasa ke page profile? Bukan page, ini aku punya personal account. Okay. Oh, Tok Uban tak kerja tengah PKP tak apa. Aku kerja hari Jumaat. Besok masih bercuti lagi kan. Tapi walaupun aku bercuti, tapi banyak juga kerja aku nak buat sebenarnya kan. Sebagai seorang suami misali mitali dan juga apa nama tu, sebagai seorang ayah aku kena jalankan banyak tanggungjawab aku sebenarnya kan. Kau jangan ingat aku duduk rehat kat rumah. Aduh. So, apa lagi? Ada apa-apa tak korang nak tanya? Dan aku nak tanya korang, komen korang lah. Apa ceritaan aku, 2 cerita tadi, tak termasuk dengan pengalaman tadilah. Apa komen korang? Jelas tak penyampaian aku tadi? Bagi komen sikit. Tengok ada 9 mata yang memerhati, tapi yang aktif cuma Khairul Anggun, Tok Uban, Pride. Senyap je Pride. Pride, kau bersuara sikit Pride. Come on baby. Lagi-lagi cerita lah. Apa lagi? Promote YouTube bro. YouTube. Okay. Alamak bro, nasib baik kau ingatkan aku bro. Okay. Mana yang tak tahulah, mana yang tak tahu kan. Saya ni berasal daripada apa ni, tim paranormal, The Haunting Cruise. Okay, The Haunting Cruise. Okay, tim yang hampir 10 tahun lah tim ni. Jadi sebelum ni memang buat apa ni je lah, buat hunting yang apa ni lah, biasa-biasa lah kan. Kita ni tim biasa-biasa je kan, bukannya tim yang banyak duit pun kan, sekadar hobi kan. Arjuna, apa khabar? Okay, lepas tu Brother Fai, macam mana nak cerita aku dalam, ada buat channel lah, channel The Haunting Cruise kan. Okay, buat channel The Haunting Cruise. Sebelum buat cerita seram ni lah, Brother Fai ada terjumpa satu channel, iaitu channel PN. Okay, PN ni channel dia mula-mula dia ketengahkan misteri jam 12 tau. Okay, misteri jam 12. Selepas daripada Casey keluar daripada radio, penyampai radio kan. So masa tu Hans Asri dia menggantikan tempat Casey. So PN ni dia selalu ketengahkan apa ni lah, kisah-kisah MJ12 yang terbaru lah. So
nak katakan rezeki tu memang rezeki lah kan. Brother Fai pun ada komen lah dalam channel PN tu. Bila bila kata apa ni, komen dalam channel tu, so si PN ni dia kata dia tengok, oh ini daripada tim paranormal. So okey, tak apa, saya subscribe awak punya channel. So dia tengok perjalanan apa nama The Haunting Cruise punya channel ni, banyak yang ada yang travel, ada yang apa nama tu hunting. So dia cadangkan pada Brother Fai, mau tak kalau kita berkolaborasi untuk mengketengahkan kisah-kisah seram. So Brother Fai memang sebelum ni Brother Fai memang suka untuk penyampaian kisah-kisah seram ni tau. So bermula daripada 1 hari bulan 10 2019, Brother Fai telah berkolaborasi dengan channel PN, mempertengahkan kisah-kisah seram setiap hari tanpa henti. Okey, setiap hari tanpa henti sehinggalah sekarang ni. Sehingga sekarang ni, selagi aku ni boleh bersuara, aku bersuara lah. Macam itulah cerita dia, sehingga aku boleh mengeluarkan suara. Start daripada 1 bulan 10 sampailah sehinggalah ke hari ini. Ya betul Tok Uban, PN yang edit video tu. Aku ni sebagai penyampai kan. PN tak nak cerita sebab dia cerita dia bunyi dia macam Cina. Jangan marah PN, gurau-gurau. PN dia pakar dalam bidang editing lah kan. Dia bidang editing, dan juga dia ni juga adalah orang yang apa orang kata, menerbangkan, hobi dia suka terbangkan drone. So tu sebab bila korang tengok dalam channel TSC dan PN ni, bila Brother Fai bercerita nampak drone terbang apa semua tu kan, itulah kolaborasi sebenarnya. Nampak drone tu yang berhantu tu kan. So kepada siapa-siapa yang baru tahu tentang apa channel ni, korang boleh pergilah ke channel The Haunting Cruise. okey. Bila dah dengar tu, nilai-nilaikan cerita-cerita daripada Brother Fai ni. Dan kalau berminat, subscribe lah kan. Tolonglah subscribe. Subscribe itu gratis, kata orang Indonesia kan. Dan juga tekan butang loceng untuk mengikuti perkembangan setiap hari The Haunting Cruise dalam perkongsian kisah-kisah seram. Okey, perkongsian kisah-kisah seram ni setiap hari jam 10 malam. Korang tunggulah depan laptop, depan apa nama tu, depan punya handphone. Korang tunggulah tiap-tiap hari pukul 10 korang dengarlah cerita aku. Korang dengarlah suara Pak Ji ni. Kadang-kadang aku tunjuk muka, kadang-kadang aku tak tunjuk muka kan. Sebab apa? Aku jarang tunjuk muka. Selalu aku dengar suara je. Aku ni pemalu babe. Pemalu gila aku ni tau. Dan siapa-siapa yang baru subscribe tu, yang dah tekan butang loceng tu, pakat-pakatlah share pada kawan-kawan ya. Pakat-pakat share pada kawan-kawan. Perkenalkan channel cerita seram The Haunting Cruise ni kan. Bukan apa kan. Mana tahu kan, daripada 10 orang korang share tu kan, dapat sangkut 2-3 orang pun jadilah. Dapat sangkut 2-3 orang yang orang kata minat dengan kisah-kisah seram ni kan. Siapa tahu rezeki kan, betul tak? Adalah perancangan-perancangan. Bila aku dapat 1000 subscriber ni, adalah perancangan. Tapi aku tak nak cerita sekarang ya. Nantilah lepas aku 1000 subscriber nanti. Khairul Anggun bagi trademark gelak Bro Fai. Trademark aku Selalu aku puaskan hati kau. Kau je tak puaskan hati aku, Khairul. Tak ada Khairul, aku gurau je Khairul. Okey, Maharani Pink live apa ni? Hai, salam kenal. Okey, salam kenal Maharani Pink.
Ini live saja-saja, borak-borak santai. Tadi Brother Fai baru apa ni lah, baru bercerita seram. Kau lambat kan? Siapa suruh kau lambat masuk? Nanti boleh tengok ulangan lah Dapat buat cabutan bertuah lah tu. Okay. Arjuna, ini The Hunting Cruise. Okay. Nanti kasih puas pelan-pelan. Apa tu bro Carol? Gua tak faham lah apa lu cakap. Tu gelak penjahat. Memanglah kadang-kadang aku jahat kan. Kadang-kadang aku jadi hantu dalam tin babe. Maharani Pink. Korang tak tahu kalau aku jadi hantu dalam tin, aku gelak dalam tin, kau tahu. Aduh, ay. Apa aku merepek ni Gelak orang kaya, Tok Uban Gelak orang kaya yang jahat kan. Siapa kata aku kaya? Aku kaya roti. Roti kaya. Korang tak nak support aku, macam mana aku nak kaya? Tak adalah, aduh ay. Korang banyak support aku lah sebenarnya kan. So, apa lagi korang nak tahu tanyalah apa-apa lagi kan. Aku cuba jawab apa yang korang nak tanya, aku cuba jawab lah. Merepek baik punya. Itulah Rol, kadang-kadang aku ni suka merepek Rol kan. Tak tahulah Rol, benda ni tiba-tiba datang. Mesti tin tu besar kan. Itu tong drum. Aku boleh masuk dalam tin, kau tahu tak Tok Ban? Kau tak tahu aku buat magic. Aku pun tergelak tengok bro gelak. Lawak dah macam jin Aladdin lah pula dalam tin. Biasalah kan. Dalam banyak-banyak hantu, hantu siapa bro paling suka cerita? Hantu siapa? Hantu apalah? Hantu apa? Tok, nanti kejap bro. Tok, pengalaman seram masa hunting. Nanti aku ceritalah pengalaman seram masa hunting tu aku tak boleh cerita sampai orang kata sampai aku kena simpan tu anak cucu cicit aku dulu Tok. Kan? Kalau aku cerita semua macam kau telefon dengan aku itu hari kan, kau tak simpan tu anak cucu cicit kau. Jadi nanti lepas-lepas ni kau tak tahu apa kau nak cerita. Kan? Apa tadi Carol kau kata tadi? Aku lupa apa ni? Dalam banyak-banyak hantu, hantu apa yang bro paling suka cerita? Okey, dalam banyak-banyak hantu aku paling suka cerita hantu pocong babe. Kan? Sebab aku senti betul dengan hantu pocong ni babe. Kejap siapa bunyi horn ni? Setan gondol betul lah siapa bunyi horn tengah-tengah malam ni. Okey. Babe, aku memang orang kata seram lah dengan hantu pocong babe. Kau bayangkan babe, kan? Apa ni? Aku tengah nak dengar cerita seram ni. Okey, kau bayangkan babe, kan? Hantu pocong, benda tu berkafan babe. Berkafan babe, kan? Berkafan. Jenazah babe. Lepas tu dia boleh berdiri babe. Kau bayangkan babe. Kau tak senti ke tengok kalau benda tu makhluk yang berkafan berdiri babe? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rian Ki, saya salam hormat. Ya, Rian Ki daripada Indonesia. Apa khabar? Mana tadi kau tak senti ke tengok benda tu berkafan? Kau jangan babe. Kau ni apa pride? Belakang aku ada lembaga. Lembaga apa? Lembaga elektrik negara. Aku tahu belakang aku ni ada Swiss lah. Ada Swiss. Kau jangan macam-macam. Okey. Bila benda tu, kau bayangkan kalau benda tu berdiri belakang kau. Kau gila lah berdiri belakang kau. Kan? Belakang kau lah, bukan belakang aku Okey belakang korang. Babe. Marani Pink, pocong lelaki ke perempuan
tak tahu jantina dia sampai sekarang. Kalau nak tahu jantina dia, pergilah tempat dia, buka kain dia tengok kan. Kalau pocong perempuan, kalau tengok ada terbonjol kat depan tu, ada dua gunung kat depan tu, perempuan lah. Kalau yang lelaki tu dia rata flat. Okey. Tadi apa Pride dia suruh aku cerita pasal apa nama tadi tu? Pengalaman hunting Tu berbulu kat buntut kau masa kau bangun benda tu ada. Sudahlah kau Pride. Kau ni saja je kau ni. Macam ni Pride. Macam ni Pride pula. Macam ni korang. Okey lah. Aku cerita satu je lah kan. Pengalaman. Itu pun biasa-biasa je babe kan. Pengalaman aku pergi dekat Pulau Besar Melaka tau. Pulau Besar Melaka. Masa tu waktu siang kita orang buat buat macam tour lah, pergi dekat makam itulah, makam inilah, orang kata dekat batu belah yang tempat Panglima Lidah Hitam tu, dia belah batu tu menggunakan lidah. Itu dia punya antara cerita-cerita legenda dia lah. Itu fine, waktu siang aku pergi sampai ke petang. So balik ke chalet, berehat-rehat sekejap, lepas solat maghrib, lepas solat isyak, lepas makan, dalam pukul 12.30 malam kita orang pergi untuk explore di padang golf yang dikatakan tempat tu. Ada kucing aku ke? Dia dah belah dah. Tempat tu yang padang golf tu, tempat tu orang kata perkampungan orang Bunian. Okay? Siapa yang pernah pergi Pulau Besar tu dia tahulah perkampungan Bunian tu. So masa masuk dekat pintu gerbang nak ke arah situ kan, itu memang rezeki akulah masa tu. Rezeki dalam kami 4 orang dalam kami 4 orang, aku seorang je nampak babe. Aku seorang je nampak benda tu. Rambut panjang, muka tak ada babe. Muka tak ada. Muka tak ada, rambut panjang sampailah ke kaki ni, rambut panjang kan. Lepas tu dia pakai baju putih. Dia nampak kami masa tu, dia macam intai-intai dekat pokok. Lebih kurang macam ni tau. Lebih kurang macam tu lah kan. Dia macam nak menyuruk-nyuruk kan, nak menyuruk-nyuruk dekat pokok tu kan. Tapi rezeki memang aku seorang lah yang nampak masa tu. Masa tu pula kan, orang kata Allah tu tak gerakkan hati untuk aku snap gambar tau. Allah tu memang tak gerakkan hati aku untuk aku snap gambar masa tu. So aku teruskan perjalanan sampai dekat orang kata tempat pelabuhan kapal-kapal dagang jin kat situ. Tempat pertapaan, kononnya kata yang situ Laksmana Hang Tuah 5 bersaudara akan datang ke situ untuk menyampaikan ilmu katanya ya, tapi sebenarnya semua itu jin Islam tau. Sampai dekat situ, sampai dekat Gua Yunus tau. Sampai dekat Gua Yunus, tapi kita tak sampai lah situ sebab jalan tu bahaya kan. So kita berpatah balik, kita ikut pesisiran pantai, di mana jalan pesisiran pantai tu tempat orang kata laluan para wali, laluan situ untuk orang kata penyebaran Islam di tanah Melaka satu ketika dululah. Dalam perjalanan nak balik ke chalet tu kan, kita orang kena serang hendap dengan sekumpulan babi tau. Tapi yang pelik tu kan, babi tu bukan babi hutan tau, kau tahu. Babi yang warna pink tu kau tahu. Babi tu orang kata dia perhatikan kita tau. Jadi kita ni orang kata tak pernah tersempat dengan babi yang boleh kata liar macam tu kan. Kita orang pun jalan laju lah. Okey, jalan cepat kan. Jangan pandang belakang. Jalan kan. Tapi pelik lah kan. Macam mana boleh ada babi pink dekat situ kan?
Kau bayangkan. Lepas tu kita sampai dekat satu, orang kata, batu tempat pertapaan dekat situ. Adalah sikit-sikit kita buat, orang kata, amalan zikir-zikir sikit lah kan. Sebab dalam ramai-ramai, orang kata, tim The Haunting Cruise tu, ada salah seorang, orang kata, perawat lah. Kalau kau nak tahu, dia Alang lah. Sahabat TSC ni, Alang. Dia apa ni lah, orang kata, suruh kita ikut dengan dia lah, zikir-zikir. Memang benda tu tak salah kan. Zikir kerana Allah kan. Untuk Allah, untuk Rasulullah kan. Bukannya untuk siapa-siapa pun kan. Alhamdulillah masa kita buat amalan zikir-zikir tu, tak ada apa-apa gangguan lah. Cuma ada jugalah dengar macam bunyi orang seret rantai, jalan tring, tapi tak nampak apa pun kan. Sebenarnya kan, masa kita orang buat tour waktu petang tu, aku ada ambil snap gambar tau. Jadi gambar-gambar tu adalah dalam 2-3 gambar yang kita orang dapat tengok, yang korang akan dapat tengok penampakan entiti kan. Okey, untuk pengetahuan mana yang bukan ahli paranormal lah kan dalam ni ya. Kalau kata kan, ada yang ambil gambar benda tu seketul berdiri, betul-betul kau nampak entiti tu betul-betul rupa macam orang kan, itu bohong babe, bohong. Sebab apa? Kau pergilah pengkaji yang, orang kata, yang ada equipment yang mahal gila pun kan, yang boleh apa, siapa nama tu, yang buat conjuring punya apa tu semua kan, dia pun kalau dapat snap gambar entiti ni pun, dia takkan sempurna babe. Sebab dia ni adalah bentuk bayangan babe. Dalam bentuk bayangan kan. Bukan dia seketul manusia tu, tak ada. Kau janganlah kencing kan. Jadi dalam page The Haunting Cruise tu, nanti korang selak-selak lah sikit tengok. Dalam tu ada apa ni lah, ada sedikit-sedikit penampakan masa kita orang tour waktu petang. Waktu malam kita orang tak dapat apa-apa gambar pun. Video pun, kalau video Pulau Besar ni, korang boleh tengok sendiri dekat channel The Haunting Cruise. Okay, video masa kita orang pergi Pulau Besar. Tak banyak apa nama, orang kata, rakaman pada waktu malam, tapi lebih kepada waktu siang. Kita orang lebih banyak kepada explore. Jadi korang boleh tengok lah dekat situ. Kalau tak silap aku, ada 3 episod masa kita orang pergi dekat apa Pulau Besar tu. Okay. So ada apa-apa lagi tak? Siapa nak belanja aku air ni? Aku nak pergi ke dapur, aku malas lah kan. Sebab aku kalau dah gerak ni kan, aku terus off je. Apa ni, emoji gelak-gelak. So, Pride, anda puas hati dengan cerita aku? Kau tidak, engkau asyik marah aku je. So, ada apa-apa lagi tak? Ada apa-apa lagi? Nampak macam Abi baru datang, baru muncul. Ada apa-apa pertanyaan lagi tak? Hai Abi. Abi. Kau baru muncul Bi. Aku dah nak off dah Bi. Kan? Bayang apa kat atas tu? Apa tu Tok Ban? Kau saja je lah Tok Ban. Bayangan apa? Facebook The Haunting Cruise. Terima kasih Khairul Onggon kerana sharekan apa page The Haunting Cruise. Rol, dah start kerja ke belum Rol?
Apa lagi? Apa lagi? Bayang kipas. Kipas angin dah. Oh iyalah kipas angin Kau ni kan saja je tau. Saja ni menakutkan aku tau. Kan aku dah lah sorang-sorang ni. Jam dekat 2 pagi 1.40. Apa ni tadi dah masuk dah Mafai. Siapa suruh kau keluar? Lepas tu kau masuk balik kau ketinggalan lah kan. Dengar aku berceloteh. Kau ingat senang ke aku nak berceloteh? Kan? Susah kau orang nak dengar aku berceloteh, kau tahu tak? Selalunya aku diam je, aku malas je kan. Kerja dari rumah ke bro? Tak ada, bukan kerja dari rumah. Aku kerja bro, aku kerja, aku pergi tempat kerja kan. Lagi teruk PKP ni aku kena kerja shift lah bro kan. Penat kan. Tapi apa boleh buat bro kan. Itulah punca rezeki aku kan. So kena layan jugalah kan. Lagi. Lagi. Ada tak apa ni? Sekali tiba-tiba betul ada penampakan. Pride terus nak buat uji nyali kat rumah hang. Kau nak buat uji nyali kat rumah aku. Apa rumah aku? Anak bini aku ada, kau pun nak buat uji nyali. Ya, kan? Baik kalau Pride tu kan, suruh dia pergi kat Muar tu, dekat tepi Tanjung Mas tu. Situ banyak tempat. Rumah aku buat apa? Satu lagi kan. Kalau siapa-siapa lah tim paranormal ni yang nak datang ke Semenyih untuk buat apa hunting, aku ada tempat yang aku boleh syorkan. Satu dekat area dam Semenyih. Tapi masalahnya dam Semenyih ni dia ada terima kasih Khairul Anggon kerana sharekan apa ni channel The Haunting Cruise, channel YouTube dam Semenyih. Dam Semenyih dekat situ, tapi masalahnya kat situ ada apa ni lah, ada binatang buas lah. Ada harimau dan juga apa ni beruang matahari. Dekat situ. Aku pernah berdua lah turun dekat dam Semenyih tu dengan anakku yang sulung. Aku pergi kat situ kononnya nak nak lepaskan steam, orang kata dah lama tak hunting kan. Kita pergi lah situ berdua. Bawa lampu picit biasa lah kan. Lepas tu tiba-tiba dengar bunyi macam rimau babe kan. Lepas tu kita orang kat kaki belah lah kan. Rupanya bila kita tanya orang kampung situ, sebenarnya ada harimau kat situ. Harimau dengan beruang matahari. Dan satu lagi dekat Semenyih ni berdekatan dengan orang kata Bukit Broga. Sebelum kita nak pergi ke Bukit Broga tu ada satu tasik tempat orang jogging lah. Di situ dikatakan terdapat banyak penampakan entiti dekat situ. Ya. Penampakan entiti kat situ. Lepas tu ada pernah terjadi kes budak hilang. Dia hilang ke tempat lain, tapi orang jumpa dia dekat tasik tersebut. Jadi situ antara dua tempat yang aku syorkan kalau korang nak pergi hunting dekat situ lah ya. Apa ni Bro5 mix Cina peranakan. Yelah memanglah aku ada sikit-sikit lah kan. Okay. 965 lambat babe, macam siput berjalan babe kan. Aku tak tahulah kata kan, tapi tak apalah kan. Layan je lah kan. Aku buat aje benda ni kan. Aku dah seronok bercerita kisah seram ni kan. Aku buat aje kan. InsyaAllah dia akan jalan. Okay. Ada juga yang kecam sebenarnya kan. Tapi aku malas nak ambil peduli lah kan. Ada yang kata cuba
kalau awak ni kalau bercerita biasa dengan nada suara seram sikit, jawapan aku kan, jawapan berserta dengan soalan, selama ni aku tak ada buat ke suara seram, babe? Kau nak seram yang macam mana sekali tu? Kau nak bercakap, aku nak bercakap dalam tin, baru suara aku seram ke? Adik, dia orang ni pun kan. Tapi tak apalah, biarlah dia kan. Tak ada hal punya lah. So, ini adalah kuih raya. Aku berceloteh ni, tiba-tiba aku rasa macam aku lapar. So, aku makan kuih raya. Nama dia ni adalah kuih ulat bulu. Ni anak-anak aku dengan bini buat. Jemput makan semua. Terima kasih Tok Uban. Lu support gua. Gua pun support lu, bro. Gua sayang sama lu, bro. Okey lah. Kalau dah tak apa-apa lagi, aku rasa aku nak mengakhiri perbualan kita pada malam ni. Okey? Boleh aku mengakhiri perbualan kita pada malam ni. So kita akan berjumpa pada waktu yang lain pula lah kan. Aku ni tak dapatlah nak hari-hari apa ni live kan. Sebab aku ni banyak tanggungjawab, babe. Tak boleh nak live hari-hari. Sekali-sekala tu kan, baru korang tak bosan tengok muka Pak G ni. Khairul Anggun. Apa ni, biasalah tu, bro. Asam garam jadi YouTuber memang akan ada yang suka, ada yang kritik. Ada pengkritik bermaksud orang dah mula aware konten seram yang bro buat. Semoga maju jaya. Okey, terima kasih Tok Uban. Terima kasih Bro Onggon, Bro Khairul Onggon. Seminggu sekali live pun okey. InsyaAllah kalau ada masa, okey, nanti kita live balik lah. Okey. Pergilah berehat semua. Okey, aku pun nak berehat lepas ni. Aku akhiri. Sekian, terima kasih kepada semua yang menonton live pada malam ini. Kita akan berjumpa pada masa yang lain. Dan jangan lupa besok malam jam 10 malam, channel The Haunting Cruise dan PN Kisah Seram. Assalamualaikum. Sekian.